Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Kami daripada kumpulan 6 akan membentangkan hasil tugasan kami dan kami telah memilih tajuk kekerapan penggunaan gadget dalam kalangan pelajar dan juga jantina di dalam bilik darjah, iaitu jantina perempuan lebih ramai daripada jantina lelaki di dalam kelas. Saya Nadira binti Ibrahim, memegang nama matrik 293155, akan membentangkan kenapa kami memilih tajuk ini dan juga satu pengetahuan baru antara dua tajuk yang telah kami pilih. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang kenapa kami memilih tajuk-tajuk ini. Okey, tajuk yang pertama adalah kekerapan penggunaan gadget dalam kalangan pelajar. Kami memilih tajuk ini kerana banyak berlaku di sekeliling kami dan juga mudah diperhatikan dalam kalangan-kalangan pelajar. Seperti kita sedia maklum, penggunaan gadget ini sangat berguna bagi masyarakat pada zaman sekarang, termasuk pelajar-pelajar untuk mengakses maklumat dalam pembelajaran mereka dan juga memudahkan untuk hubungan komunikasi antara rakan-rakan dan juga ahli keluarga. Tetapi penggunaan gadget ini telah dijadikan sebahagian daripada kehidupan mereka. Perkara ini dapat dilihat melalui penggunaan gadget di dalam kelas yang mencerminkan uh, atau kecenderungan pelajar menggunakan gadget ini dengan kerap. Seperti yang kita nampak, pelajar-pelajar sering menggunakan gadget semasa berada di dalam kelas dan juga semasa menjalankan proses pembelajaran bersama pensyarah. Perkara ini menjadikan kebiasaan atau sosialis terhadap diri mereka dan juga sering menjadikan habit dalam diri mereka. Oleh itu, kami memilih tajuk ini adalah untuk mengkaji kenapa pelajar-pelajar sering menggunakan gadget tidak mengira tempat dan juga bagaimana untuk mengimbangkan penggunaan gadget dengan kehidupan luar yang lebih bermakna. Yang kedua ialah jantina di dalam bilik darjah, iaitu bilangan jantina perempuan lebih ramai daripada bilangan jantina lelaki di dalam kelas. Oleh itu kami memilih tajuk ini adalah kerana perkara ini banyak berlaku dalam kalangan pelajar universiti. Pelbagai faktor berlakunya perkara ini antaranya adalah pilihan bidang pendidikan dan juga kerjaya yang lebih tertumpu kepada bidang-bidang wanita. Yang kedua adalah pencapaian akademik. Lebih ramai pelajar-pelajar wanita yang mempunyai akademik yang lebih tinggi berbanding daripada pelajar lelaki, yang menyebabkan pelajar lelaki kurang berminat untuk menyambung pembelajaran. Dan yang ketiga disebabkan oleh perubahan sosial. Perubahan sosial ini menyebabkan lebih banyak peluang-peluang pekerjaan yang diberikan kepada pelajar-pelajar wanita berbanding lelaki. Dan juga perkara ini menjadikan pelajar lelaki semakin kurang di dalam kelas dan juga pelajar perempuan lebih banyak daripada pelajar lelaki. Oleh itu kami memilih tajuk ini adalah untuk mengkaji perubahan-perubahan yang berlaku dalam kalangan pelajar di dalam kelas. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pengetahuan baru yang kami peroleh melalui tajuk-tajuk yang telah kami pilih. Yang pertama adalah kekerapan penggunaan gadget dalam kalangan pelajar. Pengetahuan yang kami peroleh adalah ketidakseimbangan antara masa penggunaan gadget dan juga fokus pada pengajian. Walaupun gadget ini telah memberikan banyak faedah yang positif kepada pelajar-pelajar, tetapi dia juga memberikan impak yang negatif kepada pelajar jika tidak mengimbangkan penggunaan gadget dan juga kehidupan harian mereka, seperti penggunaan gadget di dalam kelas. Kebergantungan yang tinggi terhadap penggunaan gadget menyebabkan produktiviti akademik dan keupayaan pelajar semakin berkurang. Yang seterusnya ialah pengetahuan baru yang kami peroleh daripada jantina perempuan lebih ramai daripada jantina lelaki di dalam kelas adalah kecenderungan atau minat yang lebih tinggi dalam bidang pelajaran tertentu dalam kalangan pelajar perempuan. Ini bermaksud pelajar perempuan lebih berminat untuk menyambung pembelajaran dan juga
lebih berminat untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih tinggi melalui pembelajaran yang telah mereka sambung. Perkara ini menjadikan faktor-faktor sosial, pendidikan dan juga budaya memainkan peranan dalam mempengaruhi pilihan dalam bidang pendidikan dan minat pelajar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Fatin Syamimi binti Husin, memegang nama matrik 293582. Okey, dalam mengkaji isu kekerapan penggunaan gadget dalam kalangan pelajar dari segi perspektif sosiologi, terdapat kelebihan dan kekurangan yang saya peroleh, tetapi saya akan menerangkan kelebihan terlebih dahulu. Antara kelebihan yang saya peroleh dalam menjalankan tugas adalah pemahaman terhadap perubahan corak komunikasi dan interaksi sosial di kalangan masyarakat pelajar itu sendiri. Selain itu, sosiologi membantu untuk menganalisis bagaimana penggunaan gadget mempengaruhi dinamik kumpulan, norma-norma sosial dan pembentukan identiti sosial pelajar itu sendiri. Okey, seterusnya adalah kekurangan. Bagi kekurangan yang saya perolehi adalah terletak pada cabaran untuk mengukur impak secara tepat kerana perubahan sosial seringkali kompleks dan sukar untuk diukur secara kuantitatif. Ini bermakna maksudnya kita tidak dapat ukur pun perubahan apa yang berlaku kepada pelajar tersebut. Selain itu, mungkin ada risiko generalisasi terlalu mudah tanpa memahami konteks unik masyarakat pelajar tertentu, serta cabaran untuk memahami perubahan jangka panjang dan terhadap struktur sosial secara menyeluruh. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syaza Atirah binti Zainuddin. Saya memegang nombor matrik 293619. Jadi dalam video ini saya akan menyatakan hasil perbincangan kami sekumpulan dalam tajuk kekerapan penggunaan gadget dalam kalangan pelajar di universiti. Terdapat satu kelebihan dan satu kekurangan yang akan saya huraikan dengan jelas tentang isu ini. Antara kelebihan kekerapan penggunaan gadget dalam kalangan pelajar universiti adalah untuk keperluan akademik mereka. Seperti yang kita tahu, di zaman era globalisasi ini, semua pelajar universiti perlu mahir dalam menggunakan gadget. Semua pelajar ini perlu menggunakan gadget disebabkan mereka perlu mendapatkan pelbagai maklumat yang banyak bagi menambahkan idea dalam perbincangan mereka untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Pelajar juga menggunakan gadget untuk menyiapkan tugasan melalui peranti digital. Selain itu, melalui penggunaan gadget juga pelajar dapat berkomunikasi dengan rakan tanpa perlu membuang masa bergerak ke sesuatu tempat untuk satu-satu tugasan ataupun untuk satu-satu perkara. Jadi, hal ini akan memudahkan urusan setiap pelajar. Dengan jelas menunjukkan di sini bahawa penggunaan gadget ni sangatlah digunakan dengan kerap oleh pelajar untuk menyiapkan segala tugasan dan kerja-kerja yang diberikan. Jadi penggunaan gadget yang kerap juga mempunyai kelebihan yang baik. Namun begitu, terdapat juga kekurangan penggunaan gadget dalam kalangan pelajar. Antara kekurangannya ialah penggunaan gadget yang kerap akan mengganggu waktu tidur seseorang. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan gadget yang melampau sebelum tidur akan membuat corak tidur dan kualiti rehat pelajar tersebut. Jadi pelajar akan lalai apabila bermain phone sehingga lewat malam, dan perkara ini akan menyebabkan seorang pelajar itu gagal mengawal waktu tidur yang sepatutnya. Jadi perkara ini akan menjejaskan kesihatan seseorang pelajar universiti kerana mereka mempunyai tidur yang tidak cukup dan akan menjadikan mereka kurang bertenaga dan kurang aktif di dalam kelas. Assalamualaikum, nama saya Nur Atikah binti Abdul Rahim, memegang nama matrik 295573. Jadi, bagi tugasan pertama yang telah dipilih ialah mengenai jantina di dalam kelas, iaitu jantina perempuan lebih ramai berbanding lelaki. Berdasarkan tajuk yang dipilih, kelebihan berdasarkan tajuk ini ialah
jumlah pelajar perempuan yang lebih mendominasi di institusi pendidikan berbanding lelaki akan menyebabkan pelajar-pelajar perempuan lebih yakin untuk menceburkan diri di dalam aktiviti kepimpinan dengan menjawat jawatan-jawatan tertinggi yang mana sebelum ini lebih sering dipegang oleh pelajar lelaki. Manakala, dari segi kelemahannya pula ialah kekurangan jumlah pelajar lelaki untuk menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi selepas menamatkan zaman persekolahan akan menyebabkan mereka kurang mempunyai peluang untuk memohon jawatan ataupun pekerjaan yang mempunyai gaji yang lebih tinggi kerana tidak memenuhi kriteria dan juga standard yang dikehendaki. Kedua adalah apabila jantina di dalam kelas didominasi oleh pelajar perempuan akan menjadikan pelajar perempuan lebih aktif di dalam kelas. Hal ini dikatakan demikian kerana pelajar perempuan akan lebih berkeyakinan diri untuk menonjolkan dan mengembangkan bakat mereka sekiranya pelajar lelaki di dalam kelas berkurang. Kekurangan kedua apabila pelajar perempuan lebih ramai daripada pelajar lelaki di dalam kelas akan mewujudkan pembentukan kumpulan sosial. Situasi ini di mana telah menghalang integrasi dan interaksi yang seimbang antara pelajar perempuan dan juga pelajar lelaki.